Assalamualaikum. Saya Razak. Sebenarnya saya nak uh, bukan nak tunjuk ajar lah macam mana cara saya boleh Alhamdulillah saya boleh baiklah daripada penyakit tu dalam tempoh yang agak cepat, iaitu sekitar dalam sebulan setengah hingga 2 bulan. Dan penyakit yang saya alami adalah dipanggil Bell palsy. Bell palsy ni dia di mana sebelah muka lumpuh dan bahagian lain tak defect lah. Dan bila saya tanya pada doktor, rupanya bahagian muka kita ni ada 6 saraf dan satu saraf tu fail. Jadi dia menyebabkan separuh muka kita tidak boleh berfungsi, termasuk mata tak boleh berkelip, pipi tak boleh bergerak, urat-urat belah leher pun tak boleh bergerak, dan betul-betul menjadi lumpuh lah sebelah muka. Dan kalau ikut daripada kajian hospital, dia 85% boleh baik lah, maknanya majoriti boleh baik semula, dan cuma 15% saja yang tak boleh baik. Dan yang tak boleh baik itu pun mungkin bukan sebabkan dalam 15% tu, yang tak boleh baik itu pun mungkin bukan sebab oleh Bell palsy, mungkin macam Bell palsy tapi penyakit lain. Jadi biasanya doktor akan cek balik, mungkin ini bukan Bell palsy tetapi penyakit lain. Jadi insyaAllah lah, kalau ikut daripada kajian saintifik memang boleh baik lah insyaAllah. Dan tetapi di segi baik tak baik itu hospital sendiri pun tak tahu, sebab semuanya kerana balik semula, sebab semuanya itu penyakit itu datang daripada Allah dan Allah yang menyembuhkan. Jadi sebelum saya nak ceritakan macam mana cara yang saya lakukan untuk proses baik daripada Bell palsy itu dengan cepat, dan ada apa yang saya nak beritahu ni, nak share untuk diri saya sendiri. Sebenarnya kalau boleh digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan, tu terpulang lah, tapi ni diri saya sendiri, sebab saya tak nak sentuh dari segi, mungkin saya nak cakap tu pada orang lain. Ni untuk diri saya sendiri. Jadi jika boleh gunakan, jadikan pengajaran, dan juga boleh gunakan untuk nak mengubati penyakit tuan-tuan perempuan, itu alhamdulillah lah, itu terpulang pada tuan-tuan perempuan. Jadi apa yang saya dapat faham, sebenarnya bila saya kena penyakit Bell palsy tu, lumpuh separuh muka, apa yang saya nak cerita ni adalah saya faham semasa dan selepas itu. Yang saya nak cerita ni bukan saya faham masa tu, dan ada juga yang saya cerita saya faham masa tu, dan ada juga yang saya faham selepas dah habis penyakit tu, dah sampai dah baik, dah habis, dah 2-3 tahun lepas. Ini yang saya akan sharekan kepada tuan-tuan dan puan semua. Okey, jadi penyakit ni, rupanya penyakit ni, Ustaz selalu beritahu lah, bahawa penyakit ni rupanya adalah ujian daripada Allah. Itu yang paling penting. Bila kita kena penyakit, kita jangan, nombor satu, kita kena ingat Allah. Bukan bila kita penyakit, kita ingat Tok Umar, kita ingat doktor, kita ingat ayat-ayat kalimah tu untuk baik sebagainya. Yang penting, bila kita kena sakit, kita kena ingat Allah. Dan penyakit yang kita kena tu adalah sebenarnya ujian daripada Allah. Dan Ustaz ada selalu beritahu bahawa penyakit tu sebenarnya Allah nak, dia ada dua perkara. Allah nak menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu, dan juga atau Allah nak naikkan darjat kita. Sebab tu Allah beri penyakit tu. Maksudnya penyakit ni, dan juga ada lagi Ustaz beritahu bahawa penyakit ni adalah untuk memberi amaran kepada kita tentang kematian. Jadi penyakit tu bukan untuk keburukan, tetapi penyakit yang beri itu memang kita akan dapat banyak kebaikan yang kita dapat. Termasuk sekali ada orang yang terus dapat hidayah. Bila kena penyakit, dia ingat Allah, berterusan dia ingat Allah, dan tingkatan iman dia semakin tinggi. Sebab tu yang saya beritahu tadi, memang Ustaz ceritalah daripada hadis dia baca, memang pun penyakit ni akan menaikkan, Allah ingin menaikkan darjat kita atau ingin menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Okey. Jadi apa yang saya faham selepas itu, satu lagi di samping yang dua perkara tadi itu,
penyakit ini adalah amaran kepada kematian. Jadi bila Allah beri amaran kepada kita, kita jangan sibuk kita nak baik. Kita fikirkan kita kena bersedia. Terus bila Allah beri ujian tu, dan Allah beri ujian tu tepat pada kita, dan ia memberi impak yang tinggi kepada kita, dan kita cuba sedaya selepas itu supaya kita sentiasa bersedia untuk kehidupan selepas kematian. Itu yang paling penting. Jangan kita jadikan penyakit itu berlalu begitu saja. Kita cari ubat, kita sibuk dengan cari ubat, kita baikkan sebagainya. Kita banyak fikir balik kepada kebesaran Allah. Kita kena balik kepada apa yang kita lakukan sebelum ini, bertaubat dan sebagainya. Itu maknanya lebih mendekatkan diri pada Allah. Itu yang paling penting lah. Ini pada diri saya ni. Ini bukan saya nak nasihat pada siapa. Ini adalah pengalaman saya sendiri, apa yang berlaku pada diri saya sendiri. Contoh kalau kita tengok di segi masa saya kena bel palsi belah kiri mata saya, tak boleh berkelip. Jadi bila mata saya tak boleh berkelip, jadi sebenarnya masa tak boleh kelip pun sebenarnya saya ingat berkelip. Kita akan rasa ingat kita berkelip. Tapi rupanya saya masa pagi, masa duduk kat ward, doktor kata mata awak tak berkelip. Jadi saya ingatkan berkelip. Rupanya bila tengok cermin baru saya tahu bahawa mata saya tak berkelip. Bila mata tak berkelip, dia akan memberi kesan kepada kita punya mata tu, sebab dia tidak dapat menyapu bahagian selaput mata kita, selaput luar mata kita tu. Bila tak menyapu, sebenarnya kalau tidak dikelipkan, ia akan merosakkan mata lah. Dalam masa mungkin 2-3 hari boleh rosak mata. Dan sebenarnya ianya kita akan dapat tengoklah, kalau kita tak ada berkelip dalam masa sejam setengah, mata kita akan jadi merah. Itu tanda awal lah, dan seterusnya. Jadi kalau kita balik kepada kebesaran Allah dan macam mana Allah mencipta kita punya dan kelopak mata saja, ianya memang kebesaran Allah yang tinggi. Sebab masa saya kena sakit tu, bila doktor kata sekarang ni awak kena wipe mata awak tu, kena kejam kelip. Jadi mula-mula saya cuba buat manual, klip buka, dan kadang saya klip pakai klip sendiri, tak boleh, jadi pakai tangan untuk klip kelopak mata, klip buka, pakai manual pakai tangan. Sebenarnya dalam sejam setengah nanti mata saya akan merah. Sebab apa merah? Sebab saya akan terlupa. Memang klip, tapi kita akan sentiasa terlupa untuk nak klipkan, sebab kita nak buat secara manual. Sebab itu pun satu rahmat yang besar daripada Allah apabila Allah ciptakan mata kita ni berkelip secara automatik. Jadi kita tak perlu nak klip. Bila masa saya sakit tu baru saya dapat rasakan bahawa Allah itu maha pemurah dan maha berkuasa dan maha mengetahui lah. Memang segala-galanya. Allah tu maha segala-galanya, di mana Allah dah memudahkan kita. Tak perlu, kalau kata Allah ciptakan mata kita kena buat manual, dan ramai orang semua sakit mata. Klip tu mesti automatik. Dan di segi mata tu sebenarnya, masa kita berkelip tu automatik. Dan ada pula mata kita tu sebenarnya, masa kita tidur manual, masa kita kejam mata itu sebenarnya manual. Jadi dia ada automatik, ada manual, dan sebenarnya ada satu lagi, dia separa automatik. Separa automatik ni maksudnya bila kita klip, tutup mata kita, macam kita tidur, tutup mata kita dengan tidur. Sebenarnya bila kita kejam si mata, dan mata kita dalam keadaan rest, dalam keadaan rehat. Kelopak mata kita dalam keadaan rest, betul rehat. Jadi maksudnya masa rehat, maksudnya kita tidak menggunakan tenaga kita untuk pejamkan mata kita lagi, dalam keadaan masa kita dah tutup kelopak mata kita tu. Itu macam semi automatik lah. Itu pun memang banyak lah kalau kita nak cerita di segi kebesaran Allah dan rahmat yang Allah beri pada kita, mudahan kita. Sebab masa kita tutup, masa kita tidur, memang kalau kata kita kena pejam si mata kita, tak ada yang rest tu, yang rehat tu, kita perlu tekan mata kita, memang ramai orang tidur, mata akan terbuka balik. Yang sebenarnya kalau saya nak cerita, banyaklah perkara yang bila saya kena penyakit tu, banyak yang kebesaran Allah yang saya dapat rasakan lah.
Contoh mata saya nak kelip manual, tak boleh, tak boleh. Maksudnya Allah tak nak beri kita berkelip dalam masa, mungkin saya dalam masa sebulan setengah, Allah tak nak beri saya kelip, dan tak boleh kelip. Saya buatlah macam mana, tak boleh kelip. Sama juga bibir saya, mulut saya, bahagian pipi saya, nak makan pipi. Rupanya baru saya tahu, pipi ni masa kita makan, pipi ni ada fungsi sebenarnya. Kita pun sendiri pun macam tak ambil endah dan tak ambil tahu pun sebenarnya. Dan kita pun tak tahu rupanya pipi pun main peranan. Otot pipi tu main peranan masa mudah untuk kita makan. Sebab bila kita mungkin belah pipi saya lumpuh, bahagian pipi lumpuh, bila saya nak makan kunyah, dia makanan tu akan terkumpul di bahagian geraham, dekat geraham luar, antara geraham dengan pipi tu. Makanan akan tumpul sebab pipi saya tak boleh tolak makanan tu masuk ke gigi, masuk ke dalam. Rupanya pipi pun main peranan masa kita makan. Jadi apa yang berlaku kan, saya terpaksa buat manual lah. Tekan jari kita makan, tekan jari manual untuk pipi tu, tekan makanan tu pada bahagian gigi geraham tu. Dan banyak lagi lah, nanti kalau tu ni saya boleh sentuh lah kalau tu Okey, jadi saya apa yang saya beritahu, ini pengalaman saya sendiri lah, bila saya kena penyakit, kita ingat Allah. Yang tu yang paling penting sekali, dan kita cubalah ikut cara yang Rasulullah buat lah. Itu yang paling penting sekali. Dan yang sembuhkan tu Allah. Sebenarnya bila saya cakap yang sembuh tu Allah, semua orang marah kat saya dan kata, memanglah Allah yang sembuhkan, takkanlah aku tak tahu macam tu semua tu. Tapi itulah yang berlaku. Sebenarnya di segi cakap dia tu dengan apa yang perbuatan dia lakukan, memang dia bila sakit saja dia ingat doktor, bila sakit ingat ubat, bila sakit ingat urut, bila sakit kita jumpa dengan kawan kita ni, sebenarnya yang sembuhkan itu adalah Allah. Itu paling penting sekali lah, kita itikad kita dari situ. Itu paling penting. Okey, jadi masa pergilah masuklah kepada macam mana ubatan. Okey. Untuk sebenarnya kalau ikut yang sunnah Rasulullah, bila Rasulullah kena penyakit, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah bersedekah, banyak bersedekah. Dan cuba kita lakukan bila kita sakit tu, kita banyak sedekah. Dan sebenarnya sedekah tu, kalau kita rupanya bila saya belajar dengan ustaz apa semua, rupanya bila kita bersedekah ni sebenarnya kita dipanggil tawassul. Tawassul ni kita boleh amalan yang baik yang kita buat tu, kita boleh minta Allah sebagai salah satu sebahagian daripada doa kita. Maksudnya jadi tawassul tu yang dua yang kita boleh. Kita boleh tawassul dengan Allah, yang paling penting kita boleh tawassul dengan Allah, dan juga kita boleh tawassul dengan amalan baik yang kita buat. Jadi bila dengan sedekah tu, sambil bersedekah tu, kita doalah semoga penyakit kita tu akan Allah sembuhkan. Hospital, makan ubat. Dan peringkat bulan biasa 2 minggu bila kita kena, doktor akan beri kita ubat steroid, di mana ubat itu akan merangsang otot kita dan semua sekali. Yang ikut pengalaman saya, bila makan steroid tu, semua rangsangan badan kita akan menjadi sangat aktif. Sebagai contoh, kalau kita tidur, kita akan rasa nyenyak tidur. Kalau kita makan, kita akan rasa makan sedap. Kalau kita nak layan tidur, memang tidur nyenyak, memang seronok betul tidur. Kalau kita bawa kereta, kita akan rasa selalu confident dan kita rasa enjoy bawa kereta. Jadi itu maknanya jika doktor beri steroid tu, jadi gunakan waktu semasa doktor. Sebenarnya steroid tu doktor akan beri waktu yang lama. Dia akan beri cuma 2 minggu saja, dan gunakan steroid itu untuk dalam proses untuk menguatkan otot kita. Jadi kita exercise, cuba fokuskan kepada exercise pada bahagian otot-otot kita yang lemah tu. Sebab sebenarnya dia akan merangsang, mungkin katakan 2 kali ganda. Contohlah katakan tangan kita lemah, dan masa kita makan steroid tu, sebenarnya otot kita akan beri kekuatan 2 kali ganda daripada biasa. Jadi dalam masa 2 minggu tu, exercise betul-betul lah supaya bahagian yang lemah tu, supaya kita dapat pemulihan yang lebih cepat.
Okey, tetapi sebenarnya bila kita makan ubat steroid itu sebenarnya kita dalam, kalau kita buat nanti mereka check up, biasa dia orang mereka cakap kita punya kadar potasium dalam badan kita akan menurun. Itu memang ada kesan sampingan lah daripada steroid tu. Jadi bila kita makan steroid, pastikan kita makan makanan yang kaya dengan potasium. Dan salah satu makanan yang kaya dengan potasium adalah buah pisang. Jadi kita makanlah buah pisang tu untuk cover balik. Okey, satu lagi kita kena jaga makan lah. Kena makan makanan berkhasiat, dan juga yang sebaiknya kalau kita mandi tu jangan mandi air sejuk lah. Kita mandi air yang panas atau air panas atau air panas suam lah, air suam. Sebab kita sebenarnya yang penyakit ni dia ada berkaitan dengan saraf, urat saraf kita. Jadi kalau kita mandi dengan air panas, tujuannya adalah supaya saluran darah tu dapat bergerak lebih lancar, dan kita buat exercise yang semaksimum mungkin lah, exercise. Dan juga di sisi pemakanan yang saya beritahu tadi, makanan kena makanan berkhasiat. Dan kalau katakan tuan-tuan masa buat medical check up tu, katakan macam saya saya punya kolesterol saya tinggi, agak tinggi sebab 8 poin lebih. Jadi di samping saya makan makanan berkhasiat, saya fokuskan kepada untuk turunkan saya punya kolesterol tu. Jadi kadar kolesterol tu. Jadi apa yang saya amalkan dalam masa tu, saya makan cocoa oat. Dan memang alhamdulillah lah, memang turun mendadak makan cocoa oat. Dan untuk cocoa oat tu, ni pengalaman saya sendiri lah. Jangan ambil cocoa oat tu, cara nak makan cocoa oat tu dia ada cara dia. Kalau tidak, tak boleh makan. Sebenarnya tak boleh makan. Dulu mula-mula tak kerti kan, kita ambil susu campur cocoa oat tu, kodak-kodak pekat tu makan, memang tak boleh makan, tak sedap. Sebenarnya cara untuk nak makan cocoa oat tu, okey, cara yang boleh kita makan, boleh enjoy lah sikit lah, tak adalah macam teruk sangat makanan tu. Okey, cara dia, masukkan cocoa oat tu dalam air panas tu, masukkan dalam mug ke air panas, dan campurkan dulu dengan, saya dulu ada kadang saya campur dengan madu asli, campur dengan madu, okey, sebagai nak dapat manis itu. Dan juga saya campur dengan susu. Tuan-tuan boleh, kalau nak pakai susu, boleh pakai susu tepung yang high calcium ke, yang low fat high calcium ke, ataupun pakai susu lemak manis yang biasa pun boleh jugalah. Tapi saya cadangkan kalau boleh minum boleh jugalah, sebab dia dapat manis tu kan. Okey, dan susu, lepas tu godak susu tu, lepas tu masa panas tu, okey, masukkan cocoa oat tu, mungkin 3 atau 4 sudu. Dan terus makan cepat-cepat. Sebab masa kita makan tu, cocoa oat tu masih belum kembang, dan kita makan tu enjoy lah dengan makanan tu. Taklah rasa teruk sangat makanan tu. Itu caranya. Dan tapi janganlah masuk banyak sangat, sampai 10 sudu dalam tu, nanti dia dah pekat dah, tak boleh nak makan dah. Okey, selain daripada tu, kalau yang sebaiknya, kita untuk exercise kita mesti keluarkan peluh lah. Sebab dia salah satu daripada penyakit kena macam stroke, penyakit tu kita mungkin sebabkan oleh salah satu daripada punca dia adalah kerana kolesterol lah, lemak badan banyak, ada badan sebagainya, kolesterol. Jadi kita nak buang kolesterol jahat sebagainya tu, kita kena exercise. Okey, dan jangan lupa untuk bel pasi ni dia kena special sikit, sebab kita kena fokuskan kepada bahagian muka. Nanti tuan-tuan dan puan akan dapat, nanti dia akan diajar lah macam mana cara untuk nak exercise muka sebagainya. Jadi apa yang saya lakukan, di mana kita beli dumbbell yang angkat berat yang tak beli pun tak apalah, carilah benda yang angkat berat, ada buat sendiri ke sebagainya, untuk nak angkat. Di samping kita exercise mungkin jalan, berkayu besar sebagainya, tetapi kat rumah kita buat exercise tu. Dan untuk contoh kita angkat, untuk yang angkat berat tu, dumbbell lah, saya pun nak sebut tak kerti, dumbbell. Angkat dumbbell tu, bila kita angkat dan terus fokuskan kepada muka kita tu, kita mimikkan muka kita tu, masa angkat tu, kita mimikkan pada muka kita tu, supaya ianya akan beri kesan kepada bahagian muka kita tu. Masa angkat dumbbell tu, macam korang macam angkat berat, memang angkat berat pun dumbbell tu, angkat berat, tapi dalam masa sama mimikkan muka tu. Dan di samping tu, bila kita angkat tu, dia akan memberi darah kita berjalan dengan lancar, dan badan kita akan lebih sihat.
Okey, satu lagi, amalkan mungkin setiap pagi, tengah hari dan bila-bila masa kita rendam kaki dalam air panas. Biasanya kalau kita tengok, dia orang ada banyak buat. Dia orang pergi tepi pantai, rendam kaki dalam pasir pantai panas tu. Ada pergi dekat kolam air panas sebagainya. Saya rasa sebenarnya dia kolam air panas ke apa semua, semuanya dia sama saja. Kalau kita leceh kan nak pergi tepi pantai, kita nak pergi tempat kolam air panas, leceh sebenarnya kan. Kesan dia memanglah ada sebab dia akan bila badan kita gendam kaki dalam air panas dekat kolam air panas tu, ianya kita akan badan kita akan rasa peluh dan darah kita akan berjalan dengan lebih lancar. Memang lebih kesan lah tu. Jadi apa yang saya buat dulu, saya tak pergi sana, saya just gendam kaki dalam air panas dan berdi. Dan saya tambah lah air tu macam sejuk, tambah ada air panas kat sebelah, jadi tambah macam tu. Dan masa gendam kaki tu, kalau tak ada apa nak buat, saya angkat dumbbell ataupun saya baca SMS sebagainya. Dan sebenarnya bila gendam kaki dalam air panas tu, itu adalah cara yang baik sebab ianya bila kita gendam dalam kaki dalam air panas, sebenarnya badan kita akan tak lama lagi dia akan berpeluh. Dan dia peluh tu sebab apa? Sebab sebenarnya darah kita yang dekat kaki tu dia akan panas, dan sebenarnya darah ni dia akan berpusing dalam badan kita, sentiasa bergerak dalam kita. Jantung kita pam pusing naik atau pusing. Jadi bila darah panas tu akan mengalir ke seluruh badan kita dan darah kita akan lebih lancar. Okey, dan itulah yang saya lakukan di samping dan ada satu lagi, saya pergi ikut yang doktor punya tu, pergi apa tu, dipanggil fisioterapi. Nanti dia ada macam ambil kara letak kat situ. Dia untuk nak rangsangkan balik otak kita pun saya pergi. Dan sebenarnya daripada apa yang saya buat semua tu, dan juga saya pergi dipanggil urut fisioterapi. Dia tak sama jangan tu. Dan saya pernah jumpa ada seorang tu, saya punya dah arwah dah, ada abang Yunus tu. Masa saya kena bel pasi, saya terus pergi jumpa abang Yunus sebab abang Yunus dia kena stroke sebelah badan dan sangat teruk, tetapi dia boleh recover dalam masa 3 bulan. Dia antara yang terbaik lah dia pernah buat, dan saya belajar dengan dia. Rupanya salah satu caranya, dia kata buat apa yang saya beritahu tadi lah. Kita buat apa yang saya beritahu tu, dan jangan pergi urut dekat tempat yang urut sakit tu. Sebab memang betul masa saraf kita, kalau tuan-tuan perempuan cuba tekan bahagian muka tu yang lumpuh tu, memang rasa bisa. Tekan ada sangat bisa. Dan saya tak boleh bayangkan kalau kita pergi urut dan orang tu tekan kat situ. Dan kalau di segi normal lah, segi logiknya lah, kalau katakan bahagian yang sakit tu kita tekan, memang lagi makan saham sakit lah. Dan Allah ceritakan sakit tu memang supaya kita tak pegang. Contohlah kalau kita patah tangan kan, bahagian patah tangan tu kita sakit kan bahagian tu, bila kita pegang dia, sebab memang Allah wujudkan sakit tu supaya kita tak gerakkan bahagian yang kita patah tu. Sama juga, saya yakin memang sakit tu supaya Allah tak bagi kita tekan sangat ke bahagian tu. Okey. Jadi cuma yang saya pernah urut dipanggil fisioterapi tu, macam dia lebih macam spa lah. Dia urut tapi tak sakit. Dia urut sikit-sikit gitu dia ni. Tapi yang urut saya tu pun dah meninggal lah. Dah tak ada lagi budak tu. Budak pun muda juga, dia dah meninggal. Dekat Ampang saya pergi sana dan dia urut fisioterapi. Macam dia tekan macam. Tapi taklah, bukan tekan macam sama yang macam urut kampung tu sampai mulang-laung sakit tu, bukan. Dan itu bukan solutionnya. Okey, kerana penyakit ni insya-Allah tuan-tuan buat akan baik dalam masa insya-Allah 3-4 bulan tu insya-Allah akan baik. Okey, lepas proses yang saya buat tu, sebenarnya mata saya tak pelik. Proses tu mungkin dalam sebulan lah. Mungkin lebih kurang dalam sebulan tu. Semua proses saya buat, saya selesai makan makanan berhasiat. Saya buat dumbbell, angkat dumbbell. Saya pergi buat fisioterapi dan sebagainya. Tetapi mata saya sebenarnya tak berkelip. Dan kalau nak ikutkan memang tak ada perubahan. Tak ada perubahan pada bahagian yang lumpuh sebut tu. Dan rupanya akhirnya apa yang berlaku masa tu, ini yang saya cerita dari segi ketika dengan Allah. Masa tu saya ingat Allah, tapi tak sepaham apa yang saya alami lepas tu. Rupanya last sekali saya faham. Rupanya
Allah nak saya dekat dengan dia. Tak, ni sekarang ni saya bertahulah. Masa tu saya tak ni, saya just macam buat saya buat apa usaha apa yang saya mampu. Jadi masa tu sebenarnya macam contoh yang saya alami, di mana saya sebenarnya jarang lah kalau ikut ni, saya ikhlas lah begitu, memang jarang lah solat tahajud malam. Dan taklah apa tu macam orang lain lah, mungkin dia rajin solat tahajud, memang tak. Tapi masa saya sakit tu, oleh kerana mungkin kerana Allah nak beri hidayah pada saya, jadi saya malam saya solat tahajud malam. Tanya isteri saya macam mana solat tahajud, saya belajar solat malam dan saya lakukan. Dan yang saya mula-mula saya tak perasan, dan dah habis saya solat tahajud, solat taubat, dan kita minta doa. Dan masa doa tu, salah satu daripada tu saya minta supaya penyakit saya ni Allah sembuhkan, dan benda-benda lain dan sebagainya. Dan sebenarnya Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, dan maha pengasih, maha penyayang. Sebelah pagi tu mata saya berkelip. Dia bukan berkelip terus lah, dia macam mungkin dalam kata setengah jam atau sejam sekali berkelip, ternampak berkelip. Tetapi sebenarnya pada masa tu saya tak perasan yang kelipan itu ada kaitan dengan doa saya. Pada peringkat bulan memang saya tak perasan. Dan lepas tu saya tengok, berkelip. Alhamdulillah, dah pernah kelip tu. Dan saya teruskan dengan, dan masa tu saya hanya fikirkan, mungkin yang saya buat ni semua betul. Saya exercise, saya makan ni, saya pergi doktor, makan ubat semua. Ini yang tu. Yang sebenarnya pada masa tu, kalau saya ikhlas saya beritahu, dan saya lupa sebenarnya Allah yang klipkan mata saya ni. Dan memang pun kita pun semua tahu, tetapi kita terlupa. Dia tak sama kita memanglah Allah, kita memanglah cakap, tetapi sebenarnya bila saat waktu tu sebenarnya kita lupa pada Allah sebenarnya. Kadang kita lebih fikir, itu sama pengalaman yang saya alami. Masa klip tu saya ingatkan yang penyakit, yang exercise kita dah betul, program yang kita buat itu adalah betul, tapi sebenarnya yang klip untuk Allah, dan Allah yang nak baikkan kita. Jadi tu dia punya ni lah. Okay. Dan bila ada perubahan sikit, mata saya dah boleh klip sikit, lama-lama dia mula klip. Lama-lama dia ni lah, dia lama mungkin hari ni katakan setengah jam sekali, besok mungkin dah tinggal dalam 10 minit sekali. Lama-lama ataupun lusa dah lama-lama tu dia akan lama-lama dah mula kelip. Dalam tempoh dah sebulan, mungkin mula sebulan, dan masa tempoh 2 bulan tu dah mata dah boleh berkelip agak normal. Satu lagi nanti saya sambung balik yang cerita yang ni. Sementara saya teringat ni, jika mata tuan-tuan puan tak berkelip, tuan perempuan ada dua cara saja. Kalau nak buat manual memang tak boleh. Saya yakin memang tak boleh. Dan kena tutup saja mata tu, kalau boleh tampal saja dengan selotip dan apa saja, dengan tu tutup mata tu supaya sentiasa berkejam. Dan kalau kata kita tutup dengan tu macam tak berselesa, sentiasa rajin tutup mata saja. Pakai jari kita ni tutup saja. Kalau tidak, tuan-tuan akan lupa dan mata akan merah dan boleh merosakkan mata. Itu cadangan saya. Okey. Maknanya sentiasa tutup mata dengan menggunakan tangan sentiasa. Ataupun yang lagi senang, tutup dengan selotip. Okey. Tapi masa kita nak cuba exercise tu, bolehlah buka mata sekejap lah. Tapi kena sentiasa tutup juga, sebab dia, kalau mata kita sentiasa buka walaupun masa yang lama, nanti mata kita akan menjadi merah. Okey, saya sambung balik tadi yang cerita tadi, yang mata tadi mula berkelip atas doa kita lah. Okey. Dan Allah nak sembuhkan. Dan sama juga, saya okey dah kelip. Okey, tetapi pipi saya masa tu memang lumpuh. Mulut saya sengit. Tak boleh nak gerak. Bahagian ni langsung nak cuba tak boleh. Memang Allah tak nak gerakkan. Okey, yang kali kedua tu baru saya perasan. Mula-mula saya tak perasan bahawa macam Allah yang nak sembuhkan kita. Okey, lepas tu masa tu saya ingat lagi, lepas tu saya ada pergi kursus, ada pergi kat hotel apa sebagainya. Malam tu sama juga, malam tu buat solat hajat, solat tahajud dan sebagainya malam tu, dan akhir saya berdoa. Dan kali kedua yang doa saya tu, baru saya perasan bahawa memang Allah yang sembuhkan penyakit tu. Di mana
bila pagi tu saya dah masa tu dah mungkin dah masa tu dah dekat 2 bulan masa tu kan. Saya cuba nak gerakkan saya punya bibir, pipi ni supaya gerak bibir ni supaya dapat bergerak. Sebab dah sekarang dah lumpur, tak boleh nak gerak kan. Dah cuba dah lama, mungkin dah seminggu 2 minggu dah cuba dan tak boleh lah, mungkin dah sebulan dah tak boleh. Lepas tu bila malam tu saya berdoa dan siang tu pagi saya tengok dah ada pergerakan sikit di bahagian bibir. Sebenarnya penyakit tu bila kita ada bergerak sikit je tu, itu ada tanda-tanda yang sangat baik dan dia akan menghebat lama dia akan baik semua. Itu adalah proses dia. Jadi apa yang saya beritahu tuan-tuan dan puan, sebenarnya penyakit yang saya apa yang saya alami sendiri adalah penyakit tu memang datang daripada Allah dan Allah yang menyembuhkan, dan itu yang pernah dalam hati kita. Dan sama juga yang saya beritahu yang tadi, yang pada awal tadi, bahawa ianya supaya dengan penyakit ini akan mendekatkan kita dengan Allah dan manfaat dia sama. Dan semua yang kita buat itu cuma usaha kita untuk nak baik. Itu usaha tetapi kita kena fahamkan sedalam-dalamnya bahawa Allah yang menyembuhkan penyakit kita ini. Sebenarnya banyak lagi yang saya nak kongsikan lah di segi penyakit ni, tapi sebab dah 30 minit dah lama sangat. Saya situ saja. Kalau ada apa-apa bolehlah cuba WhatsApp saya. Nanti Adi boleh beri nombor telefon dan boleh WhatsApp saya, dan kalau saya ada kesempatan saya akan share lagi banyak perkara yang berkaitan dengan penyakit ni. Okey, terima kasih.